kepada Adam. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim cerita berkenaan dengan ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Allah Ta'ala sebut, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala nak buat khalifah di atas muka dunia ini. Allah Ta'ala memberi ruang kepada malaikat untuk bercakap. Ayat ini ramai di antara kita yang salah tafsir. Salah tafsir dengan berkata bahawa Allah bermusyawarah dengan malaikat. Allah Ta'ala tidak perlu bermusyawarah dengan siapa-siapa sekalipun jika dia hendak membuat satu perkara. Saya pernah dengar satu ucapan orang yang mungkinlah dia ni nak kata mesyuarat ni penting, mungkin dia ahli mesyuarat, kemudian dia gunakan ayat ini. Dia kata betapa pentingnya kita hadir mesyuarat ini sehingga Allah nak menciptakan Adam, mahu menciptakan Adam, dia bermesyuarat dulu dengan malaikat dan bertanya pandangan malaikat. Na'udzubillah, Allah bukan bertanya pandangan kepada malaikat, tidak. Kerana Allah tidak perlukan pandangan sesiapa pun dalam setiap perkara yang hendak diciptakan oleh Allah. Tuan-tuan boleh faham ni? Malah suara saya ni kuat sikit, mau tuan-tuan tak tidur. Kalau tidak tuan-tuan duduk gitu. Baik. Ayat ini membawa maksud Allah berkata, macam mana pun aku tetap akan buat manusia. Cuma sekarang aku nak dengar perkataan daripada malaikat di atas apa yang aku buat ini. Selepas daripada ini tidak ada benar lagi cakap. Malaikat beritahu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Ini perkataan malaikat memberi satu komentar di atas apa yang telah dilihat olehnya sebelum daripada ini. Itu ada golongan yang memerintah dunia ini yang melakukan kerosakan. Itu sahaja komen malaikat. Allah Ta'ala beritahu, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak diketahui oleh kamu. Ketika Allah membuat Adam, fanafakhtu fihi min ruhi, kemudian aku masukkan ruh di dalamnya. Ruhi di sini bukan ruh yang sebahagian daripada Allah, tidak. Nauzubillah, kita bukan sebahagian daripada Tuhan. Ruhi di sini ulama tafsir menafsirkan ruh yang hasil daripada penciptaannya Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh dan dia masukkan ke dalam tubuh Adam. Ruh di sini perbahasan dua makna. Kerana ruh itu dalam tubuh kita ini terdapat dua cabang. Yang pertama, ruh yang kita bernyawa. Kita ni bernyawa. Dan nyawa yang ada pada tubuh kita ini adalah hasil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakkan paru-paru kita, jantung kita, sehinggalah kita boleh bernyawa. Itu ruh nyawa. Ketetapan daripada Allah ruh yang nyawa ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang ada nyawa pasti akan mati. Kita bernyawa, nyawa. Jam pakai bateri, nyawa dia bateri. Mobil kita petrol, nyawanya petrol. Hakikatnya semua ada expired day. Itu kata English. Semuanya ada hakikat pengakhiran dia. Semua yang bernyawa. Allah menciptakan manusia satu lagi, iaitu roh yang menggerakkan akal fikiran manusia ini. Kalau nyawa saja,
kita sama taraf dengan lembu saja, sama taraf dengan kambing, dengan kerbau. Sebab lembu, kambing, kerbau, binatang yang lain pun mereka bernyawa macam kita, sama macam kita. Tetapi mereka tidak boleh memikirkan di atas nasi apa yang boleh mereka buat. Di atas rumput yang mereka makan, dia tidak boleh fikir rumput ni nak masuk gulai ke, rumput ni nak goreng kangkung ke, macam mana ke, nak letak belacan ke, nak buat resepi apa di atas rumput. Dan kita pun tidak pernah sekali mendengar mesyuarat puak-puak lembu bicara hal makan. Tak pernah dengar. Kita hanya bermesyuarat, meeting di antara kita, lepas ni nak buat jamuan apa, nasi Arab ke, mandi ke, kapsah ke, sebab kita ada ni. Lembu tidak ada. Maka roh yang menggerakkan akal manusia ini perlu diberi makan, dan makanannya adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, manusia yang hidup dalam menerima ajaran wahyu adalah manusia yang abqari ataupun ulul albab, manusia yang cerdik, yang dibuka fikirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nilaian wahyu yang ada pada tubuh seseorang. Jika manusia hidup dalam keadaan tidak ada wahyu daripada Allah, tak ada wahyu daripada Allah, ataupun ada wahyu daripada Allah menolak wahyu Allah Ta'ala, tuan-tuan, wahyu ini suatu perkara yang akan bertentangan dengan nafsu sampai kiamat. Wahyu dan nafsu ini satu perkara yang berlawanan. Nafsu makna kemahuan. Jika kita ikut apa yang kita mahu, mungkin kita memilih waktu solat hanya satu waktu. Dalam 5 waktu kita pilih satu sahaja, dan kita tidak pilih waktu subuh kerana susah. Sedang tidur bangun solat, satu mujahadah yang perlu kuat. Tetapi Allah Ta'ala menetapkan 5 waktu kepada kita. Ini satu perkara yang bertentangan dengan nafsu kita. Tetapi apabila wahyu menetapkan begitu, kita kena ikut wahyu. Barulah kita jadi orang yang cerdik di dunia dan cerdik juga di negeri akhirat. Apabila Allah Ta'ala kata fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, fasajadal malaikah, malaikat semua sujud pada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Iblis juga maksud syaitan, jauh daripada rahmat. Bos dia iblis ni adalah orang yang hidup di dalam keadaan berputus asa selalu. Kenapa syaitan yang jadi musuh sangat kepada manusia ini? Itu satu persoalan. Kerana syaitan ada 2 perkara dalam jiwa dia, dalam diri syaitan. Apabila Allah menyuruh sekalian malaikat supaya sujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, kerana dia istikbar, dia sombong. Dia sombong. Sombong ini satu perkara yang duduk dalam hati. Aba ini tidak mahu, enggan sujud. Perkara dalam hatinya sombong, terikut dengan luarannya, tidak mahu bersujud kepada Adam. Di atas alasan apakah tidak mahu sujud ini? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ana khairum min, saya ini, kata iblis, lebih baik daripada Adam. Kerana khalaqtani min nar, saya diciptakan daripada api, wa khalaqtahu min tin, dan Adam itu daripada tanah. Soalannya, siapa yang bagi tahu kepada iblis bahawa tanah itu hina dan api itu mulia? Kalau kita bercakap iblis ni dia mengaji kitab mana ni?
kitab mana, dalil mana yang kata tanah itu hina, api itu mulia? Tidak ada. Kerana iblis dia guna otak dia. Api boleh bakar besi, api boleh masak, api boleh macam, manfaat kepada api itu begitu banyak. Dia fikir seorang-seorang boleh jadi api ini lebih baik. Kerana itu wahyu Allah, tidak digunakan akal semata-mata. Ada wahyu yang perlu berfikir, dan ada wahyu yang perlu percaya. Wahyu yang berbentuk ayat Allah Ta'ala yang perlu kita percaya sahaja. Orang yang tidak percaya dan mempunyai keraguan, mesti dia bermasalah untuk percaya. Adakah kita mempunyai masalah untuk mempercayai sesuatu perkara? Jika kita yakin dengan satu perkara tersebut, kita tidak mempunyai masalah. Contoh, kita yakin dengan seseorang, kawan kita satu hari minta dengan kita, minta satu perkara. Minta apa tuan-tuan? Awak bagi modal pada saya. Bagi modal pada saya mungkin 10 juta ke berapa juta. Awak sanggup berniaga dengan saya? Kita yakin kepada kawan kita yang kita telah bersahabat bertahun-tahun, tanpa fikir banyak. Kita kata boleh, kita terus tanda tangan, ambil 2 juta. Awak laburlah mana-mana pun, kerana kita yakin. Bermakna keyakinan itu terlebih dahulu daripada kepercayaan. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Lama saya syok seorang bercakap, tuan-tuan tak faham. Keyakinan itu lebih dahulu daripada kepercayaan. Tetapi kalau kawan kita kata, saya percaya pada awak, tapi itu masalah. Tetapi itu masalah. Saya percaya dekat awak dalam bab ni, tetapi satu benda je, Allah tidak ada tetapi. Tidak boleh seseorang kata, saya percaya pada Allah, tetapi apa lagi? Tetapi itulah yang menggugurkan segala kepercayaan dan keyakinan. Oleh kerana itu para sahabat, apabila datangnya ayat-ayat yang berbentuk kepercayaan, sahabat percaya. Sahabat orang yang paling percaya di atas perkataan Nabi SAW. Sahabat dia tidak fikir macam kita fikir. Allahu Akbar. Kalau kita baca kisah sahabat sikit, saya sentuh. Ja'ah ad-dusur fil wujud. Dalam hadis yang panjang, datangnya orang-orang yang susah, miskin, menemui Nabi SAW, mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami dengan orang kaya, orang yang senang, kami sembahyang, dia sembahyang, kami baca Quran, dia baca Quran, semua kami buat apa semua dia buat. Tapi satu perkara Rasulullah, dia sedekah banyak. Dia sedekah dengan nilaian yang banyak. Kami sedekah nilaian yang sekadar kemampuan kami. Betapa masalah dia? Masalah dia masuk syurga dia dulu Rasulullah. Ada ataupun tidak amalan yang kami boleh sama masuk syurga pun tak apa dah. Sama masuk syurga pun tak apa dah. Biar amalan kami boleh lumba-lumba dengan dia. Itu pertanyaan sahabat yang cukup cerdik, cukup bijak. Kalau kita tak tanya perkara tersebut, kita saya boleh jamin kita tidak akan bertanya. Tapi sahabat tidak. Rasulullah pun jawab. Baik, dalam ilmu hadis dia ada jawapan Nabi yang Nabi jawab sungguh-sungguh, menjadi satu arham. Ada jawapan Nabi, jawapan yang Nabi sebut kepada sahabat untuk menenangkan jiwa sahabat. Masa saya belajar dulu, perkara inilah yang agak sukar untuk difahami, kecuali kita melihat macam mana keadaan sahabat ketika itu. Dan sahabat orang yang cukup mengerti dan memahami keadaan pada ketika itu. Kerana ada hadis yang sebagaimana yang saya bacakan tadi, Nabi pun sebut kepada dia, Nabi sebut,
Kamu balik lepas sembahyang, lepas solat baca subhanallah alhamdulillah akbar 33 kali. Kamu lebih daripada dia. Nabi jawab gitu je. Nabi jawab kepada orang-orang yang susah yang mari jumpa dengan Nabi di kalangan sahabat. Dia berpakat sama-sama dia. Dia kata-kata jangan bagi tahu ke orang kaya lah benda ni. Jika orang kaya juga mengetahui benda ni, susahlah kita, tak sama pahala kita ni. Sudah solat dengan Nabi masing-masing subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Orang kaya ni, orang yang kaya di kalangan sahabat dia tengok. Dia kata pok-pok ni baca apa ni? Tengok. Ada orang yang miskin ini, sahabat yang susah ini bekerja dengan orang yang kaya. Tanyalah kamu baca apa? Dia tak mahu bagi tahu itu bos dia. Dia bagi tahu terus, bos, saya bagi tahu bos orang, jangan bagi tahu orang lain. Bagi tahulah baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar lepas solat, selepas daripada solat. Bos ni, sahabat yang ada harta ni, ada kaya ni, dia biasa mendengar juga Nabi SAW menyebut perkataan yang baik daripada aku sampai kepada orang lain. Ini berita baik. Kemudian dia bagi tahu semua sahabat-sahabat dia yang ahli meniaga ni. Semualah pakak baca. Susah pun baca, hak senang pun baca, yang susah, yang kaya, yang semua baca. Yang miskin tadi datang sekali lagi mengadu pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, habislah semua baca dah. Itu perkataan dia. Kemudian macam mana Rasulullah menyelesaikan ini? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang. Bermakna kamu miskin ada kelebihan kamu, dia yang kaya ada kelebihan dia, dan Allah Ta'ala tidak menzalimi di antara kita. Ini perkataan Nabi yang betul-betul menyenangkan hati para sahabat. Kerana perkataan Nabi ini dia tidak lari daripada 3 perkara. Tajuk, dalil kepada tajuk, dan contoh. Ini perkataan Nabi. Di atas hadis innamal a'malu binniyat, itu tajuk dia. Dalil dia wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu dalil dia. Contoh dia faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dan sehingga ke akhir hadis. Perkataan Nabi tidak lari daripada 3 perkara ini. Ada dalilnya, ada tajuknya, ada contoh kepada dalil. Jika kita bercakap, berceramah ke, memberi apa sahaja ucapan, terkandung 3 perkara ini, ada tajuknya, ada dalil kepada tajuknya, ada contoh kepada tajuk tersebut, nescaya kita ini dikategorikan sebagai lidah yang fasahah, fasahatul kalam, iaitu lidah yang fasih apabila berbicara. Baik. Kemudian syaitan ini berbalik kepada cerita tadi bahawa dia merasakan dia lebih dengan menggunakan logika akalnya. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita tidak boleh menggunakan logika akal kita apabila kita berfikir berkenaan dengan wahyu, kecuali perkara yang mesti menggunakan akal dalam berfikir. Jika bab akidah, kita perlu hanya percaya. Kita disuruh berfikir apabila Allah menyuruh kita berfikir. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mu tak tengok bagaimana? Kamu tidak melihat. Afala yanzuruna ilal ibil, kepada unta yang aku ciptakan. Ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita tengok langit. Dalam surah Al-Mulk, summa raji'il basara karratain yanqalib ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Allah Ta'ala suruh tengok langit yang tidak bertiang, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang lain, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang meninggikan langit dengan tidak ada sebatang tiang yang kamu boleh lihatnya. Itu ayat nak bagi kita berfikir sedikit sahaja. Tetapi benda yang tak perlu kita berfikir, Allah Ta'ala potong daripada awal lagi.
sekat daripada awal lagi, iaitu yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya berkenaan dengan ruh, dan jawablah ruh ini urusan Allah. Wa ma utitum bi ilmin illa qalila, dan aku hanya bagi kepada manusia ini sedikit ilmu saja. Tak perlu fikir. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu syaitan ini, iblis ini dia berfikir menggunakan otak dia sendiri, dan dia berijtihad mengikut diri dia sendiri tanpa dalil. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita kena jaga iblis ini. Dia kata aku lebih baik, aku lebih mulia. Fikiran dia pakai logika dia. Logikanya, tanah ni tempat orang ludah, orang pijak, orang buang sampah dan sebagainya. Kalau kita mari daripada tanah, kita nak mahu naik ke atas rumah kita, kita kena basuh kaki terlebih dahulu, kerana tanah ini kotor. Aku pula daripada api yang boleh masak makanan segala-gala, aku lebih hebat. Siapa sebut? Adakah Allah pernah bagi tahu api itu lebih hebat? Tak pernah bagi tahu. Tapi dia guna otak dia sendiri. Syariat bukan menggunakan fikiran sendiri. Syariat mesti ada nas, tak ada dalilnya di atas perkataan dalam agama ini. Baik. Kemudian, kalau kita lihat syaitan juga disebut taghut. Tagha ni makna melampau. Melampau maknanya lebih daripada had. Ketika mana Allah menyuruh Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu kepada Fir'aun, tapi kamu kena ingat dia merupakan taghut, tagha. Apa kerja syaitan ini, iblis ini? Tadi da'autukum, mengajak kamu. Cara dia, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita diminta oleh Allah supaya minta dengan dia berlindung daripada perkara yang kita mampu halang dan perkara yang tidak mampu untuk kita halang. Ni sebab apa kita diminta baca muawwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang ada kaitan dengan syaitan dan juga manusia. Kerana apa? Dalam banyak-banyak surah Al-Quran, begitu keramat dan berkatnya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lebih daripada mentera-mentera lain dan bacaan-bacaan lain. Kenapa kita ada masalah dalam membaca qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas? Contoh saya sebut, kalau seseorang itu dirasuk oleh hantu dan sebagainya, kita baca, tiba-tiba tidak menjadi, kita pun sebut apa? Biasanya kita kata, boleh jadi jin tak takut pada saya. Ataupun kita kata, jin ni pandai baca ustaz, apabila saya baca Quran Al-Falaq, dia ikut saya. Ada yang baca Quran Al-Falaq, jin tu kata, pergi mengaji Quran dulu, tajwid tak betul, dia kata. Tu dia. Jadi satu perkara yang luar biasa apabila jin menegur kita tersalah tajwid, sehingga kita rasakan bahawa dalam diri kita bahawa apa yang aku baca ini tidak menjadi, sedangkan Nabi SAW menyebut dengan terang hadis. Ini termasuklah godaan syaitan kepada si pembacanya sendiri. Kita kena yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kena yakin. Sebagaimana Sayyidina Ali yakin kepada perkataan Nabi apabila disuruh oleh Nabi SAW untuk mengambil sepucuk surat yang dikirimkan oleh salah seorang daripada sahabat Nabi yang bukannya dia munafik ataupun bukan dia pengkhianat, tetapi dia merasa bimbang semasa Nabi Fathul Makkah, ingin memasuki kota Makkah. Dia menulis surat itu bukan kepada pemimpin Makkah, tetapi kepada kaum keluarganya sendiri, supaya selamat, supaya berlindung dan sebagainya. Surat itu dibawa oleh seorang perempuan, disanggulnya. Dia beritahu oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bahawa surat sekalian-sekalian, nama sekalian-sekalian dibawa oleh seorang perempuan, disuruh oleh Nabi kepada Sayyidina Ali supaya mengambil surat itu daripada perempuan. Apabila sampai di hadapan perempuan itu, datangkan surat itu kepada aku. Perempuan tanya, surat apa? Surat yang orang ni kirim. Tidak ada. Saya kata ada. Kalau sanggul kamu, kalau kamu tak bagi, aku lebih yakin kepada perkataan nabiku berbanding dengan perkataan kamu. Ini keyakinan Sayyidina Ali dalam bab ini. Lalu surat itu sampai di tangan Nabi SAW. Apa yang saya ingin bagi tahu bahawa ini keyakinan kepada perkataan Nabi SAW. Bila Nabi kata muawwidhatain ini boleh menghalau syaitan dan juga boleh menghapuskan sihir. Kenapa kita baca tidak menjadi? Kerana kita baca dengan tidak ada keyakinan. Ataupun kita baca dengan keyakinan, tapi syaitan itu cuba mengusik keyakinan kita. Itu yang lebih banyak berlaku. Kita baca lagi, dia suka. Baca lagi, dia ketawa. Kita baca lagi, macam-macam dia buat. Sampailah keyakinan kita itu betul-betul bulat dengan Allah Ta'ala, dan kita bergantung harap sungguh dengan Allah. Allah akan arahkan malaikat menghalau jin itu supaya keluar. Bukannya ayat itu yang boleh membakar jin itu, tidak. Jika ayat itu boleh membakar jin itu, nescaya terbakarlah jin yang mendengar perkataan Nabi SAW. Ketika Nabi sembahyang subuh dengan para sahabat, Nabi membaca Al-Quran. Kenapa jin yang kafir itu boleh menerima Islam? Dalam surah jin Allah Ta'ala ceritakan, Qul huhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Itu dia dengar Quran itu, tetapi tidak terbakar pun dia. Tidak terbakar. Ini bermakna jin tidak terbakar apabila mendengar Al-Quran, tetapi apabila kita baca sahaja ayat-ayat yang disuruh oleh Nabi SAW supaya kita baca di dalam gangguan syaitan dan jin ini, malaikat yang halau. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat yang tidak disuruh oleh Nabi SAW, malaikat tidak akan datang. Tetapi khadam ataupun jin yang dibaca oleh seseorang itulah yang akan menghalau jin yang ada dalam tubuh itu. Jin itu pun jaga juga, kerana jin yang menghalau itu pangkatnya lebih tinggi daripada jin yang berada dalam tubuh itu. Mungkin dalam tubuh itu hanyalah sarjan, yang halau itu adalah kaptennya. Boleh faham itu? Jika nak mahu mendengar daurah jin ini, kena panggil kemudian hari. Semasa saya belajar dulu dua perkara ini, muawwizatan. Qul a'udzu birabbil falaq adalah kita minta berlindung daripada perkara yang tidak mampu untuk kita tahan daripada datang kepada kita. Contoh, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Itu bab sihir. Tidak mampu untuk kita halang kerana kita tidak tahu siapa yang ingin menyihir kita. Kegelapan di tengah malam, kita tidak tahu keburukan tengah malam itu macam mana. Allah sahaja yang tahu. Jadi kita minta perkara yang di luar daripada pengetahuan kita, keburukan-keburukan ini kita minta dengan Allah supaya dilindungi daripada terkena diri kita. Boleh faham? Qul a'udzu birabbin nas, kita minta juga pertolongan dengan Allah di atas perkara yang mampu untuk kita halang. Tetapi kita kena minta perlindungan dengan Allah juga, kerana Allah akan membantu kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Al-waswasil khannas, bisikan syaitan ini sebenarnya kita mampu untuk melawan ketika mana dia datang kepada kita. Cuma macam sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita mampu ataupun tidak ini berdasar kepada keimanan kita dan keyakinan kita untuk melawan syaitan ini.
Ya Rabbi, sedikit lagi saya ingin sebut pada tuan-tuan sekalian. Lalu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas ini boleh dikatakan kita kena baca setiap pagi dan petang, termasuk dalam azkar, zikir-zikir diajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syaitan ini kalau kita lihat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala suruh kita baca a'udzubillah dalam 3 keadaan. Betul-betul Tuhan sebut dalam, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Contohnya, yang pertama, apabila kita ingin berdamai dengan seseorang ataupun berbaik dengan seseorang selepas kita memaafkan dia dan kita menolak segala kejahatan yang dia buat kepada kita dengan kebaikan. Firman Allah Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Allah Ta'ala suruh kita berdamai dengan orang. Idfa' billati hiya ahsan. Kamu kena tolak, kamu semua kena menolak sebarang kejahatan yang orang buat kepada kamu dengan kebaikan. Nescaya aku akan jadikan kamu berdua ini seolah-olah tidak pernah berkelahi, tidak pernah berbalah. Ini perkara yang berat dalam diri manusia untuk melakukan perkara ini. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Benda ini tidak akan dapat dilakukan kecuali manusia yang sabar dan mengharap keampunan daripada Allah Ta'ala. Tapi ingat kata Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitan. Apabila kita cuba untuk berbaik dengan orang yang kita bermusuh ini, syaitan ada. Bermakna syaitan ini adalah orang yang menghuru-harakan keadaan. Allahu Akbar. Sebab itu kita takut. Saya selalu sebut dalam kajian saya, kita dibenarkan untuk berikhtilaf, tetapi kita tidak dibenarkan untuk iftiraq, untuk berpecah. Tidak dibenarkan. Ikhtilaf tidak ada masalah. Dan kita kena tahu usul kepada ikhtilaf, perkara yang dikhilafkan oleh ulama, sebahagian besar ulama dunia daripada dulu sehingga sekarang, dia tetap akan menjadi khilaf selama-lamanya. Cuma yang jadi masalah perkara yang tidak khilaf, diambil dalil yang salah untuk mengatakan perkara itu khilaf, sedangkan benda itu terkeluar daripada khilaf. Itu yang jadi masalah. Masalah itu terletak kepada manusia yang istidlal, manusia yang menggunakan dalil itu sendiri, bukan terletak pada agama itu sendiri. Kita jangan kita faham bahawa agama ini datang untuk kita berkelahi, tidak. Ikhtilaf biasa. Yang jadi masalahnya apabila ikhtilaf itu kita heret dan diheret oleh syaitan yang menyebabkan kita jadi iftiraq, kita berpecah. Allah Ta'ala melarang kita wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah. Iftiraq. Itu kerja syaitan. Apa yang syaitan buat? Al-farqu bainal mar'i wa zawjih, dalam ayat wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman, ayat belakang tu, iaitu yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, memecah belahkan di antara suami dan isteri. Itu kerja syaitan. Oleh kerana itu, apabila kita ada perasaan ingin berkelahi dengan seseorang, kita kena a'udzubillah banyak-banyak dalam diri kita, kerana itu adalah godaan syaitan. Kita boleh berkelahi di atas benda yang hak, benda yang betul, yang diizinkan, tetapi jangan sampai kita berpecah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi contoh yang paling baik dalam bab ini. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada kitab
yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita baca dengan a'udzubillah terlebih dahulu kecuali Al-Quran. Idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Bila kamu nak baca Quran, kamu kena minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Ini bermakna Quran inilah jalan penyelesaian untuk manusia jauh daripada godaan syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala cukup sayang kepada orang yang baca Quran, dan syaitan cukup benci kepada orang yang baca Quran. Tapi kadang-kadang kita baca perkara lain lebih banyak daripada kita baca Al-Quran. Itu masalah kita. Guru-guru Quran ni kadang-kadang dia dipandang rendah sahaja. Di sini saya tidak tahulah, kalau di kampung-kampung saya tu guru Quran ini penyakit diabetes, ada kencing manis, dia hadiah gula pada guru Quran tu. Duduk 3 tahun potong kaki. Nilaian guru Quran itu hanya gula 1 kilo, susu 1 tin. Itu sedangkan, dan kita juga merasakan Quran ni, kalau kita tanya ustaz tu dia ajar apa? Dia ajar Quran je, Quran sahaja kita kata. Itu benda besar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Nabi sebut sebaik-baik kamu mereka yang mengajar Al-Quran dan mereka yang belajar Al-Quran. Khairukum, sebaik-baik kamu. Kalau kita kumpulkan hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahlik. Cuba kita buka hadis khairukum. Jadi disebut oleh Nabi sebaik-baik kamu. Di antaranya khairukum li ahlik. Sebaik-baik kamu dengan keluarga kamu. Wa ana khairukum li ahlik. Dan akulah contoh yang paling baik dalam masalah kekeluargaan. Termasuklah khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kamu mereka yang mempelajari Al-Quran. Itu sebaik-baiknya, sehingga syaitan tidak akan memberi ruang kepada manusia untuk membaca Al-Quran. Sebab itu kita kena lawan dengan syaitan. Kita nak memulakan Al-Quran baca auzubillahi minasyaitanir rajim, lepas tu kita baca. Kitab lain tak payah. Kitab fiqh kita tak baca auzubillah. Kitab apa pun tak baca auzubillah. Tapi bila buka Quran, fasta'iz billah, minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, yang akhirnya yang ketiga, kita diminta oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran juga, apabila Allah menceritakan berkenaan dengan Nabi Yusuf dan Imra'atul Aziz, iaitu isteri kepada menteri. Bila Allah Ta'ala sebut keadaan mereka berdua itu dalam pintu yang tertutup, qalat hayta lak qala ma'adzallah. Apabila isteri Imra'atul Aziz itu kata hayta lak, datanglah kepada aku, ini masa yang sesuai. Kata Nabi Yusuf, qala ma'adzallah, aku minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama tafsir menafsirkan kerana perkataan ma'adzallah inilah, minta berlindung dengan Allah inilah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul melindungi Nabi Yusuf daripada godaan perempuan. Sebab itu kita lelaki, apabila perempuan cuba goda kita, auzubillah, ini perempuan lalu depan kita, pakaiannya agak sedap dipandang, auzubillah juga, tapi duduk begini, auzubillah. Bukan auzubillah begini, auzubillah begini. Itu masalahnya kita. Ma'adzallah, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada ketika itu Allah sahajalah yang boleh melindungi kita. Kalau kita buka Quran, 3 keadaan inilah diminta sangat-sangat, dan 3 keadaan ini memang ada syaitan yang khas. Syaitan yang untuk goda kita supaya malas baca Al-Quran, syaitan yang goda kita supaya kita berpecah belah, dan syaitan juga yang menggoda kita di antara laki dan perempuan. Di tengah-tengah itu syaitan. Kalau kita boleh tahu godaan-godaan syaitan ini di atas ayat yang saya bacakan tadi, apabila syaitan berkata begitu, kamu yang mengikut aku, fala talumuni walumu anfusakum, kamu jangan sekali-kali menyalahi aku, tapi salahkan diri kamu sendiri. Ini perkataan syaitan di hari akhirat ni. Dan jikalau kita lihat perkataan ini, kita rasa macam betul. Kenapa perlu salahkan syaitan? Kan di hadapan kita telah ada wahyu yang boleh merungkai segala tipu daya syaitan.
Di hadapan kita ada al-adhkar, ada zikir-zikir diajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi diri kita daripada syaitan. Bermakna kita yang menyahut seruan syaitan dalam keadaan kita mengetahui siapa syaitan ini. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak dapat menyelamatkan kamu dan kamu juga tidak dapat menyelamatkan aku hari ini. Tetapi ini yang sedap lagi, sesungguhnya aku dari dahulu telah kufur dan ingkar kepada Allah yang kamu sekutukan daku dengannya. Allah. Secara mudahnya syaitan kata aku ni kafir sejak daripada dulu lagi. Dan Allah Ta'ala cerita ayat yang kita bacakan tadi. Kalau kamu ikut aku juga, kenapa? Sekarang nak salahkan aku. Kalau kita balik, kita renung ayat 22 ni tuan-tuan, kita jadi Allah. Sesungguhnya banyak manusia ditipu oleh syaitan. Itu hakikat. Dan kita balik dengan dada yang lapang, cuba kita memahami ayat 22 dalam surah Ibrahim ini, insya-Allah apabila kita nak mahu sahaja kita ikut syaitan, kita kata syaitan nak tipu aku. Kamu nak tipu aku syaitan. Kenapa? Kamu akan sebut begini di hari akhirat. Sebab kita yakin dengan ayat ini. Inilah kunci daripada tipu daya syaitan. Dan kita rasakan syaitan begitu marah dengan kita pada malam ini. Sebab kita bongkar siapa syaitan sebenarnya. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itulah untuk malam ini, dan kita bertemu lagi di masa-masa yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian insyaallah kajian yang beliau sampaikan berkaitan dengan syaitan dan hakikatnya. Ada tentunya kita semua tidak ingin masuk ke dalam isi khutbah syaitan yang akan disampaikan syaitan nanti di yaumul qiyamah. Dan berikutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang insyaallah bisa Ustaz jawab. Baik, sebelumnya ternyata sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama. Bagaimana berkaitan dengan ciri-ciri kita terkena pengaruh syaitan? Ciri-ciri kita terkena pengaruh syaitan. Baik. Apakah ciri-ciri seseorang yang terkena pengaruh syaitan? Ciri yang pertama sekali orang yang terkena pengaruh syaitan ini, dia putus asa dengan rahmat Allah jikalau dia ahli maksiat. Dia merasakan bahawa tidak ada keampunan lagi kepadanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam ayat yang khusus, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim." Tengok Allah Taala sebut, "Qul ya ibadi," wahai hamba-Ku. Dia tak kata hei orang yang berdosa, hei ahli zina, hai pencuri, hai perampok. Tidak. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Begitu lembut bahasa Allah Subhanahu wa taala gunakan. Wahai hamba-hambaku yang melakukan kesilapan kepada dirinya sendiri, melakukan kesilapan, tapi hamba-Ku, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Seseorang yang berputus asa itulah pintu kepada godaan syaitan yang sebenar. Sama ada dia ahli ibadah ataupun dia ahli maksiat. Baik, sikit lagi 5 perkara kita boleh percaya. Dalam rukun iman kita ada 6 perkara. 5 perkara ni kita boleh percaya, saya rasa dengan yakin. Cuma perkara yang ke-6, tu'minu khairihi wa syarrihi minallah. Percaya dengan qada dan qadar yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita mempunyai satu hasutan yang kuat. Apabila kita minta dengan Allah, Allah Taala memberi apa yang kita minta. Itu mudah bagi kita. Tetapi apabila kita minta satu perkara, Allah Taala tidak beri di atas apa yang kita minta, tapi Allah Taala bagi sebaliknya.
disitulah godaan syaitan yang paling kuat. Akhirnya kita akan putus asa dengan rahmat Allah. Untuk ahli ibadah, ciri-ciri godaan syaitan, dia rasa ibadahnya cukup banyak. Untuk ahli ilmu, dia rasa ilmunya cukup banyak. Kita tidak boleh merasakan ibadah kita ini sempurna dan banyak ibadah kita ini. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah rasa ilmu kita banyak. Orang yang merasakan ilmunya banyak sebenarnya dialah paling jahil. Dia sedara ilmu sebenarnya. Tuan tahu satu kajian, kitab-kitab ulama kita tinggal ini begitu banyak. Makhtutat dia panggil, tulisan-tulisan tangan. Apa yang kita tafsirkan dan kita terjemah menjadi cetakan pada hari ini di seluruh dunia hanyalah 30% daripada makhtutat. Ada 70% lagi yang belum disalin, dicetak, dijadikan jilid-jilid kitab. Nak beritahu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasa kita ni orang yang berilmu. Jangan rasa kita lebih. Kita rasa kita ni lebih daripada orang lain, itulah godaan-godaan syaitan tadi. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban dari beliau. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban kepada penanya. Baik, mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan secara langsung dari ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak, atau mungkin sudah cukup? Baik, sepertinya sudah cukup. Tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan membawa manfaat bagi kita semua, khususnya bagaimana kita menghindari dari tipu daya syaitan. Dan kita yang paling penting tadi, catatan, syaitan punya tujuan adalah memecah belah kita semua. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini adalah salah satu bagian menyatukan hati kita yang terpecah dan menyatukan langkah kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga diberi keistiqomahan. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.